Banyaklah bos ni bagi kerja. Dah saya tengah stres ni. Dah sakit mental saya ni. Baik saya tengok YouTube je. Dapat hilangkan stres. Video apa best? Oh, macam best je video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Hamad Rustam bin Mat Zain. Saya adalah seorang pakar pendidik psikiatri konsultasi liaison di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta. Saya adalah seorang graduan ijazah pertama di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2004. Kemudiannya saya menamatkan pengajian dalam ijazah lanjutan ataupun master di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2014. Dan seterusnya saya menamatkan latihan Fellowship in General and Liaison Psychiatry di National University Hospital Singapura pada tahun 2020. Ada pun orang yang pakar dalam bidang mental ni. Apa yang maksud kesihatan mental ni sebenarnya? Okey, apakah yang didefinisikan sebagai kesihatan mental? Kesihatan mental adalah satu situasi sendiri yang mana seseorang individu itu mampu untuk mengenal pasti ataupun menyedari keupayaan diri mereka, yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai keberupayaan untuk mengatasi ataupun untuk menyelesaikan atau untuk berhadapan dengan stres-stres normal dalam kehidupannya, kedua. Yang ketiga adalah apabila seseorang itu mampu untuk memberikan keberhasilan kerja ataupun dari segi pembelajaran dan sebagainya secara produktif dan bermanfaat kepada semua orang. Dan yang ke-11 sekali adalah apabila seseorang itu mampu memberikan manfaat ataupun mampu memberikan khidmat kepada komuniti yang tempat dia tinggal, termasuklah lingkungan sosialnya, maksudnya ahli keluarga dan sebagainya. Jadi apabila mereka ini memenuhi 4 syarat ini, itulah sebenarnya komponen kesihatan mental secara umumnya. Dan bila kita bincang berkaitan dengan masalah-masalah kesihatan mental dan penyakit mental, kita membincangkan 4 komponen ini. Jadi jika kita bincang ianya dalam konteks itu, sebenarnya mudah untuk kita faham bagaimana ia berfungsi dan bagaimana untuk kita mengatasi masalah tertentu dalam konteks kesihatan mental. Oh, ini maksudnya. Jadi apa tanda-tanda kesihatan mental? Okey, bagaimanakah kita nak mengenal pasti seseorang itu mengalami masalah kesihatan mental di tempat kerja? Kerana ini bukanlah sesuatu yang biasanya orang akan kongsi, melainkan kita sendiri sebagai rakan sekerja ataupun seorang orang bawahan ataupun orang atasan ataupun ketua jabatan untuk mengenal pastinya. Jadi saya boleh nyatakan ada 8 lebih kurang petanda bahawa seseorang itu mungkin mengalami masalah kesihatan mental. Yang pertama sekali adalah apabila berlakunya pelbagai masalah interpersonal, iaitu orang tersebut atau individu tersebut mempunyai macam-macam masalah dengan ramai orang. Kita bercakap tentang kesihatan mental, kita bukan bercakap tentang penyakit mental. Jadi dalam konteks apabila seseorang itu sentiasa berkonflik dengan semua orang, itu membawa maksud bahawa mereka mungkin terganggu daripada situasi kesihatan mental mereka. Dan biasanya kita boleh katakan bahawa ia adalah berlainan daripada sifat ataupun tingkah laku mereka sebelum ini. Itu yang pertama. Petanda yang kedua adalah apabila kita mendapati bahawa produktiviti individu tersebut atau diri kita berkurangan berbanding dengan tahap yang kita biasa capai sebelum ini. Sebagai contohnya, tahap keberhasilan kita pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lepas adalah jauh berbeza. Itu menunjukkan adanya penurunan produktiviti yang kita sendiri pun tidak mampu untuk terangkan ataupun kita jelaskan mengapa ia berlaku. So, penurunan kadar produktiviti ini juga adalah petanda yang kita boleh nyatakan bahawa ia ada kaitan dengan masalah kesihatan mental. Yang ketiga adalah apabila kita mendapati bahawa seseorang individu tersebut atau diri kita sendiri mengambil masa yang lebih lama untuk menyelesaikan benda-benda yang biasanya kita boleh selesaikan dengan segera. Maksudnya kita mendapati bahawa masa yang ada tidak mencukupi ataupun mereka tidak mampu untuk menggunakan masa secara efisien. Yang keempat adalah apabila seseorang individu tersebut terlalu banyak komplain. Ada banyak benda yang tak kena dengan sekiranya ini salah dan sebagainya, kritik di sana dan sebagainya. So bila mana seseorang itu banyak komplain ataupun banyak sangat benda yang tak kena dalam tempat tersebut, ia mungkin menunjukkan bahawa mereka mengalami masalah kesihatan mental. Yang kelima adalah apabila berlakunya isu-isu berkaitan dengan disiplin sama ada individu tersebut ataupun orang lain di sekelilingnya. Masalah disiplin juga mungkin menggambarkan situasi kesihatan mental yang tidak sihat di dalam pejabat tersebut atau di dalam unit tersebut. Yang seterusnya, yang keenam adalah apabila berlakunya banyak kesilapan kecil yang biasanya tidak berlaku dalam jabatan atau unit tersebut. Jadi individu tersebut didapati melakukan banyak benda-benda yang kita rasa macam
kesilapan remeh-temeh yang tidak sepatutnya berlaku bagi seorang pegawai yang telah berpengalaman kerja untuk sekian lama. Jadi bila berlakunya peningkatan kesilapan-kesilapan ini menunjukkan bahawa mungkin ada yang tidak kena dengan individu tersebut. Yang seterusnya adalah apabila kita mendapati bahawa suasana dalam tempat kerja itu sendiri seumpama macam terlampau panas ataupun tension. Jadi itu juga menunjukkan bahawa situasi tidak kena. Dan last sekali adalah isu-isu yang berkaitan dengan absenteeism atau presenteeism. Presenteeism ialah apabila seorang individu hadir bekerja tetapi tidak ada benda yang dihasilkan ataupun kerja tidak pernah siap. Absenteeism ialah contohnya ialah emergency leave dan sebagainya, cuti MC dan sebagainya yang terlalu banyak, yang melebihi had yang dibenarkan dan sebagainya. Itu juga petanda bahawa individu tersebut ada masalah dalam tempat kerja. Seperti yang saya tekankan pada peringkat awal ini tadi ialah masalah-masalah ini tidak berlaku sebelum ini. Ini adalah masalah-masalah baru yang kita perhatikan pada individu tersebut ataupun pada diri kita. Jika sekiranya memang mereka memang daripada dulu, daripada awal bekerja begitulah perangai dia, ini mungkin bukan isu kesihatan mental. Ini mungkin isu tingkah laku, isu personality, isu lain-lain yang kita perlu tangani secara approach disiplin. Tetapi jika perubahan itu sangat ketara dalam tempoh 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu maksudnya ada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan individu tersebut pada ketika itu yang mengakibatkan gangguan dari sudut pekerjaan mereka. Jam. Nak ambil nota lah. Baik, saya tulis apa yang doktor cakap.